Hi, morning class. So, untuk hari ini kita akan belajar menggunakan tablet cikgu sebab cikgu perlukan menulis So, tunggu sekejap sementara cikgu nak set up. Okey, cikgu punya tablet. Okey kelas. So, kita akan sambung hari ini dengan proses elektrolisis. So, macam mana proses elektrolisis tu berlaku? Kita tengok one by one Kamu dengar betul-betul sampai kamu faham sebab proses elektrolisis ni agak sukar budak kimia sendiri pun mereka confuse lagi sampai sekarang So, cikgu terang kamu one by one, slow-slow. Okey First kali ialah semasa proses elektrolisis, so apa yang berlaku ialah ion bercas positif, cation, akan bergerak ke katot. Okey. Manakala ion yang bercas negatif, anion, bergerak ke anode. Okey. So, dia ada bagi contoh dekat situ Kalau tak apa, kamu baca tu cakap, oh benar ni, tak faham. Tak apa, sekejap lagi cikgu terangkan Dan elektron tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Okey. So, apa yang nak cakap kat sini? So, kita patah balik. Cikgu akan terang kamu. Okey, don't worry. Okey cikgu lukis balik sebab gambar rajah tu kecil. Cikgu lukis dalam bentuk apa nama simbol Okey. So, ini adalah bateri dulu cikgu lukis. Kita ada bateri. Kemudian kita ada wire memang lukisan dia 4 segi macam ni. Walaupun kalau kita tahu bahawa wire tu sepatutnya tak 4 segi macam ni So, wire tu akan bersambung dengan dua batang logam. Kita panggil nama dia elektrod. Okey. Dan elektrod tu mestilah berada di dalam bikar atau bekas sebab kita nak letakkan elektrolit dalam dia. Sekejap cikgu habiskan dulu lukisan cikgu. Okey So, ini adalah satu contoh sel elektrolisis yang cikgu lukis. So, kalau kamu tengok kat sini, cikgu labelkan sikit lah So, di sini kita ada elektrod. Okey, elektrod. Dan di sini kita ada elektrolit. Okey, elektrolit. Dan di sini kita ada bateri. Okey, situ kita ada bateri Dan di sini kita ada wire. Okey. So, first kali yang kamu kena buat ialah kamu kena tentukan belah mana elektrod tu anode, belah mana yang katot. So, macam mana nak buat? Cikgu tunjuk kat kamu. Kamu tengok pada bateri. Bateri ni ada bahagian panjang dia ni panjang. Okey, dan juga yang bahagian pendek dia. Di sini pendek kan? Yang bahagian pendek ini nama dia ialah katot. So, senang nak ingat katot katot. Okey, cuma ejaan dia K-A-T-O-D tot, katot. Okey. So, katot ni kat mana logam yang ni? Ni logam katot lah. Okey. Kemudian yang panjang ni namanya ialah anode. Mana logam anode? Ni lah. Okey, ni logam bagi anode. So, kita dah tahu mana katot, kita dah tahu mana anode. Sekarang kita nak cerita Okey. Dekat katot, okey, cation. Cation yang akan pergi pada dia. Cation tu ialah ion positif. Okey, ion positif Di anode pula, okey, anion akan pergi pada dia. Okey, anion tu ialah ion negatif. Okey ke setakat ni? Ada masalah? Okey. So, kita bagi contoh lah. Contohnya katakan dalam elektrolit dalam ni adalah leburan magnesium bromida. Okey. So, magnesium bromida ialah MgBr. Okey, MgBr. So, untuk sign kamu jangan risau. Nanti dalam exam dia akan bagi simbol ni lah MgBr ke apa dia akan bagi dekat kamu lah Okey. So, Mg dengan Br ni, first kali kamu ketentukan yang mana positif, yang mana negatif. Okey. So, yang belah depan sekali ni ialah yang positif, belah belakang ni negatif. So, dia akan jadi Mg ni adalah positif.
Okey. Dan Br ni adalah negatif. Okey. So, apa jadi ialah Mg ni, kamu kena tahulah Mg ni simbol dia adalah 2 positif. Dia adalah ion positif di mana simbol dia 2 positif. Dan Br adalah ion negatif di mana simbol dia adalah Br negatif saja. So, macam ni nak tahu yang ni? Nak tahu yang ni kena hafal lah. Ni kena hafal lah. Tak apa, nanti cikgu ajak kamu. Cikgu bagi kamu apa nama jadual dia. Kamu boleh hafal jadual tu. Tak banyak, dia sikit je. Senang je. So, kalau kamu tengok kat sini, Mg ni adalah ion positif, maka Mg ni akan pergi ke katot. Okey. Dan Br ni ion negatif, maka dia akan pergi ke anod. Okey. Ni cikgu bagi contoh lah. Ni sekiranya contoh kalau kita gunakan MgBr. Okey kah? Cikgu harap kamu faham lah. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, ini dia bagi penerangan plumbum bromida. Tadi cikgu guna magnesium bromida. Plumbum bromida pun sama lah. So, plumbum bromida kalau kamu tengok PbBr2. Pb ni belah depan maka Pb ni positif. Br belah belakang maka Br tu negatif. Okey. So, sama macam tadi. Okey, Pb ni sebab dia positif. So, dia akan pergi kepada katot. Dan Br ni dia negatif, dia akan pergi kepada anod. Okey? Senang je, ingatlah. Katot, cation. Cation ialah ion positif. Anod, anion. Anion ialah ion negatif. Okey? Okey, ini adalah faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. First ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua ialah kepekatan elektrolit. Yang ketiga ialah jenis elektrod dan yang ada 3 saja. Okey, ada 3 saja untuk kamu untuk sign. Okey, first sekali ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So, dalam siri elektrokimia, logam-logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Okey, semakin tinggi kedudukan suatu logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah untuk atom logam tersebut menerima elektron. So, senang cerita. Cikgu nak cerita. Ayat dia memang complicated tapi tak susah pun. First sekali apa yang kamu kena buat ialah kamu kena hafal. Kamu nampak ada 2 jadual ni. Okey. So, dia tulis kat sini semakin mudah dinyahcas. So, maksudnya semakin lagi bawah dia ni, lagi senang. Okey. Dinyahcas. So, dinyahcas tu maksudnya apa? Senang dia nak pi ke anod atau katot. Okey. Okey, senang untuk dia pergi ke anod atau katot. Okey, anod atau katot lah. So, dia akan terpilih untuk pergi ke anod atau katot. So, senang sini kau boleh hafal. Lagi bawah maksudnya lagi senang dinyahcas, lagi senang dia nak pi sana. So, kamu boleh tengok sini yang bawah kat sini contohnya hidrogen, kuprum, argentum. Ni untuk cation. Cation cikgu hafal apa tadi? Ion positif. Untuk anion pula. Anion apa dia? Ion negatif. So, cation ini akan pergi ke katot. Anion ni akan pergi ke anod. Okey. So, anion yang bawah ialah ion hidroksida, ion iodida dan ion bromida. Okey, di jadual ni kamu nampak tak? Dia dah bagi kat kamu kan? Sama ada charge dia positif ke ataupun 2 positif ke. Okey. Kamu kena hafal. Okey, tak banyak pun, sikit je kan? Sama dengan yang anion pun. F negatif ke, F2 negatif ke. Okey, kamu kena hafal. Supaya kamu senang untuk buat elektrolisis nanti. Ni duduk saya saja ni, cuti ni. Eloklah duduk saya saja sambil makan biskut ke apa ke. Hafal lah. Kalium, K+, natrium, Na+, kalsium, Ca2+. Macam tu lah. Okay, kita tengok contoh. Tengok contoh. Okey, elektrolisis larutan natrium sulfat.
Okey. First sekarang ni kita nak tengok, kita ada larutan nama dia natron sulfat. So dia akan jadi elektrolit dia lah. Okey, ni elektrolit dia. Okey, kita nak tengok yang mana pergi ke katot, yang mana pergi ke anod. Okey, cikgu lukis kat sini senang. Okey. Sebab dia ayat dekat situ, hampa lagi confuse. Buat lukisan senang lah. Apa nama tadi? Natrium sulfat. Okey. Cikgu lukis dia punya elektrod. Beaker. Dalam dia ada elektrolit. Okey. Okey, so kita nak buat untuk natrium sulfat. Okey, natrium sulfat. Jangan risau yang cikgu tulis ni, ini ni akan diberi pada kamu nantilah masa exam SPM. Kamu tak payah tulis sini ya. Budak kimia lepas kena tulis lah. Kamu tak perlu. So, kamu tentukan yang mana satu anod, mana satu katot. Belah. Aduh, risat So, belah yang pendek ni akan jadi katot. Belah yang panjang ni akan jadi anod. Okey, dia cakap larutan natrium sulfat. Ni natrium sulfat lah. Cikgu buat dalam bentuk simbol lah. Natrium sulfat. So, bila ada larutan, dia mean natrium sulfat ni, kita dah larutkan dalam air. Sebab tu nama dia larutan. Maksudnya dalam ni ada air. So, air. Okey, larutan dia mean dia ada air. Air simbol dia adalah H2O. Okey. Okey. So, kita pergi yang pertama. Na2SO4. Kita kena pecahkan dia. Pecah dua. So, dia akan jadi apa? Na. Hafal tadi kan? Na simbol dia apa? Plus. Berapa ketui? Ada dua ketui. Dua Na plus. Dua ni bawa ke depan lah. Okey. SO4. Ni kamu dah hafal tadi. Patutnya 2 minus. So, kita dapat dua ion kat sini. Ni bagi natrium sulfat. Ayak tu larutan kan? H2O pula. H2O ni special. Bila kita pecahkan dia, okey, dia tak jadi H dengan O dah. Dia jadi H plus, satu H sebelah sini. Belah sini pun OH minus. So, kalau kamu tengok, okey, H ada apa ketui? 1, 2. O apa ketui? 1. Betul lah, H2O. Sama lah, H2O. Okey, H2O memang special sikit. So, sekarang ni kita tentukan siapa yang nak pergi ke katot. Yang nak pergi ke katot, ingatlah, katot, cation. Cation maksudnya positif. Okey, cation maksudnya ion. Okey, ion positif. So, ion positif yang kita ada kat sini ialah H plus dengan 2 Na plus. So, antara 2 Na dengan H plus ni ambil yang paling bawah dalam jadual tadi. Okey, kita tengok paling bawah dalam jadual. Okey, Na plus ke hidrogen ke? Yang paling bawah adalah hidrogen kan? So, kita ambil hidrogen. Okey, so hidrogen ni akan dipilih untuk dinyah cas di katot. Okey. Next adalah ion negatif. Okey, ada OH minus dengan SO. 4, 2 minus. Kita tengok balik tadi ya, dalam jadual. Yang paling bawah ialah OH minus. So, kita kena pilih. Okey, kita kena pilih OH minus. Mana dia boleh dah. Cikgu lukis ni. So, OH minus ni, okey, akan pergi ke anode. Okey kah? Faham kah? Okey. Okey, kat situ dia cakap kat sini ya. Kalau kamu tengok dia cakap katot menarik ion positif. Okey, oleh itu dia kata ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas. Ion hidrogen ni akan bertukar menjadi gas hidrogen. Dan di anode tadi, ion hidroksida kan, OH minus kita pilih untuk dinyah cas kan. Maka dia bertukar menjadi gas oksigen. So, ingatlah kalau ion hidrogen, H plus, dia mesti hasilkan gas hidrogen. Kalau ion OH minus, dia mestikan hasilkan gas oksigen. Okey? Okey semua? Cikgu harap